Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Salam Ramadan dan salam dah nak raya kedai ni. Tapi Abang tetap nak cerita walaupun dah dekat nak raya kan. Tekak ni pun macam kering-kering sebab sekarang ni lebih kurang pukul 11.30 malam. Abang suka cerita malam lah sebab malam kan sejuk. Lagipun kan kita siang kan berpuasa kan. Jadi malam ni lebih santai. Lepas berbuka, lepas tarawih. Jadi dah tak ada buat apa-apa, cerita lah kat orang. Dan hari ni Abang nak bercerita tentang, sebenarnya Abang macam terlewat sikit lah cerita pasal ni. Sebabnya cerita ni dah banyak orang ceritakan. Tapi Abang, bila Abang baca, Abang nak sampaikanlah dalam gaya bahasa Abang sendiri. Iaitu kotak misteri yang dipanggil kotak, Abang tak tahu macam nak pronounce, debug, macam itulah. Kotak yang konon-kononnya dalamnya ada setan. Jadi kalau korang nak tahu ceritanya pada mula sampai habis macam mana Abang sampaikan dengan gaya penceritaan Abang, tonton video Abang dan Abang akan ceritakan. Akhir-akhir ni, cerita tentang kotak debug ni memang famous tau. Dikatakan dalam kotak tu memang ada setan ataupun jin. Tapi ada beberapa video dekat YouTube yang diorang mengaku diorang dapat kotak debug ni, debug ke debug, tak kisahlah, kotak setan lah Abang cakap Dan diorang dapat kotak setan ni, kebanyakan yang daripada YouTube, diorang dapat kotak palsu tau. Bukan dapat kotak palsu, diorang sengaja buat kotak tu konon-konon untuk menaikkan rating. Jadi bila dia kata ini adalah kotak setan, saya akan membuka kotak ini, anda akan melihat sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya kotak tu kotak biasa je. Kotak yang tak ada apa-apa. Tapi disebabkan dia cakap kotak tu kotak setan, rating naik. Sebab memang orang kat dunia ni tak suka dua benda tau. Sama ada kes setan, yang ada kaitan dengan setan, ataupun yang kaitan dengan pembunuhan. Memang suka. Abang pun sukalah nak dengar. Jadi dengan kata lain, dekat YouTube tu bukan semuanya kotak tu adalah kotak setan sebenar. Ada juga kotak-kotak palsu. Sebenarnya, perkataan debug tu adalah perkataan Yahudi, bermaksud roh yang telah meninggalkan badan. Bila seseorang manusia mencapai, sudah melengkapi semua tujuan dia hidup dekat dunia ni, dia akan mati, roh akan meninggalkan badan. Dan roh yang meninggalkan badan itu dipanggil debug, setan. Tapi istilah debug ni bukanlah istilah lama, dia sebenarnya istilah baru, abad ke-16 baru muncul. Bukannya istilah-istilah Mesir kuno, istilah-istilah zaman-zaman Nabi Muhammad, tak ada. Ini istilah-istilah baru abad ke-16, itu pun diperkenalkan oleh seorang penulis. Kemunculan awal kotak setan ni memang ada kaitan dengan rasukan. Buka aja kotak ni kena rasuk. Buka aja unboxing kotak ni, satu kawasan tu dapat nasi malam. Macam tu. Itu awal-awal kemunculan kotak setan ni. Dan ada yang kata setan debug ni yang ada dalam kotak tu konon-kononnya berasal daripada zaman Nabi Musa. Dia nak up lah sikit kotak ni. Tapi abang nak ingatkan bagi orang-orang Islam, jangan percaya sangat kotak-kotak ni boleh memberi harm ataupun memberi kemudaratan pada kita. Dia tak mudaratkan pun kita. Dia setakat untuk menakut-nakutkan kita supaya kita lebih takut kepada dia dan kita tak takut kepada Tuhan, takut kepada setan. Itu yang dia punya motifnya lah, kemunculan debug tu, kotak debug tu. Jadi kalau korang jumpa ada orang bagi ini adalah kotak setan debug ni, korang buat bodoh je, ambil kotak tu, kencingkan, buang. Dalam kepercayaan Yahudi juga, kan abang cakap debug tu adalah roh yang meninggalkan badan selepas badan tu mencapai semua syarat-syarat untuk yang telah ditetapkan sewaktu dihidupkan, dan roh tu akan meninggalkan badan kan. Dan diorang juga percaya roh yang akan meninggalkan badan tu, dia akan kembali ke badan orang lain dalam bentuk rasukan. Tapi rasukan dekat sini adalah rasukan positif, dan dia suka masuk pada badan perempuan ataupun badan orang yang tengah mengandung, semata-mata untuk menyampaikan sesuatu maklumat, maklumat positif. Ini kepercayaan orang Yahudi tau, bukan kepercayaan kita orang Islam, bukan. Memang bukan kepercayaan orang Islam, bukan kepercayaan orang Kristian, adalah kepercayaan orang Yahudi, bagaimana roh tu keluar daripada satu jasad masuk ke jasad yang lain untuk menyampaikan sesuatu maklumat. Dan ada juga yang mengatakan sewaktu roh tu masuk dekat dalam badan seseorang perempuan ataupun seorang yang hamil,
ia dinamakan histeria. Betul gelap pula. Sebab kan histeria ni macam merasukkan, orang kena rasuk jadi negatif kan. Menjoget-joget, meleding-leding badan. Tapi samalah juga dengan debug ni, benda yang sama. Cuma cara masukkan tu mungkin lebih lembut. Sebab upacara memasukkan roh tu ada dua. Sama ada dipaksa, dipanggil, ataupun berlaku dengan sendiri. Tapi selalunya dipanggil ataupun dipaksa oleh padri-padri Yahudi semata-mata untuk membantu mencari pencerahan, kebenaran sesuatu. Asal usul kotak debug ni ataupun kotak setan ni, maaf kalau abang salah perenang, sampai tak tahu macam mana nak perenang, debug lah kan. Sebenarnya kotak ni adalah kotak minuman keras tau. Dan kotak tu dikatakan berhantu sebab dalamnya ada setan, ada roh, yang roh tu tak tenteram. Dikatakan roh tu keluar daripada badannya, selepas dia keluar daripada badannya baru dia sedar yang dia tak puas hati dengan hidup dia. Dia rasa dia nak hidup lagi. Tapi dia terkeluar daripada badan. Jadi dia masuk dalam kotak tu untuk menenangkan diri. Itulah asal usul kotak debugs ni. Dan kotak debugs ni pernah dijadikan core kepada satu filem pada tahun 2012, nama filem tu The Possession. Dan kotak ni pernah dijual dalam eBay dan laku gila. Itulah abang cakap, bukanlah kotak tu kotak yang sebenar, kadang-kadang kotak palsu. Tapi disebabkan fenomena pada waktu tu kan, jadi orang beli kotak debugs tu semata-mata nak, mana tahu dalam tu ada jin. Kita boleh bisa cakap dengan jin. Ada seorang lelaki pada tahun 2001, nama dia Kevin. Pada tahun 2001 dia beli kotak debugs ni daripada eBay, dan melalui maklumat pembelian dikatakan kotak ni adalah dipunyai oleh seorang perempuan, yang perempuan ni adalah mangsa Holocaust dekat Poland. Tapi selepas diselidiki asal-usul kotak ni, rupanya kotak ni adalah kotak yang disimpan oleh turun-temurun perempuan tu. Bukanlah dalam kotak tu ada roh perempuan tu, tapi kotak tu adalah kotak yang disimpan turun-temurun. Bila disiasat, rupanya kotak ni ada dekat rumah pusaka tau. Dan rumah tu ditinggal oleh keluarga ni beratus-ratus tahun, dan kotak tu terbiar dalam bilik jahitan. Dan diorang semua percaya dalam kotak tu ada jin. Dan disebabkan diorang rasa tak selesa dengan kotak tu, diorang pun jual lah kotak tu dekat eBay. Lepas jual kotak tu kat eBay, si Kevin ni pula beli. Bila Kevin buka kotak tu, dia ada jumpa beberapa barang yang memang misteri. Dalam kotak tu ada duit shilling 2 keping, duit shilling lama. Lepas tu ada beberapa gumpalan rambut. Lepas tu ada anak patung. Dekat anak patung tu ada tulisan shalom. Kalau dalam bahasa Hebrew, shalom kan maksudnya salam lah. Lebih kalau dalam bahasa Islam, dalam agama Islam kita panggil salam, tapi kalau dalam bahasa Hebrew dia panggil shalom. Lepas tu ada lilin, yang lilin tu ada kaki. Lilin tu ada kaki ni macam kaki sotong, ada lebih kurang 4 kaki sotong. Lepas tu ada bunga mawar, bunga ros kering. Lepas tu ada satu piala kecil dalam kotak tu. Jadi dalam kotak debugs ni, konon ni kotak yang disimpan turun-temurun dan dipercayai ada hantu ni, ada barang-barang ni. Tapi sepanjang Kevin simpan kotak tu, dia tak pernah pun mengalami benda-benda pelik. Kecuali waktu dia bagi kotak tu pada mak dia. Mak, tengok ni ada kotak. Orang beli kotak setan daripada eBay. Terus mak dia kena angin ahmah. Mungkin sebab terkejut dengan kata kotak setan kan. Tapi mungkin juga sebab gangguan jin kan. Mungkin kita tak tahulah. Itulah salah satu peristiwa pelik yang Kevin alami sewaktu memiliki kotak ni. Dan sejak daripada tu, kotak tu pun berpindah-pindah tangan. Maksudnya Kevin ni jual pada orang lain dah. Dan setiap pemilik kotak tu selalunya dia ada beberapa peristiwa pelik. Iaitu mengalami mimpi-mimpi yang pelik, mimpi yang ngeri. Lepas tu kotak tu berbau hancing. Kadang-kadang berbau hancing, mungkin kucing kencing. Ataupun kadang-kadang kotak tu ada bau macam bunga mawar. Bunga ros. Wangi je kotak tu. Dan orang terakhir yang memiliki kotak tu adalah seorang pelajar daripada Missouri, Amerika Syarikat. Dan bila dia beli kotak tu daripada eBay, dia cakap sejak dia memiliki kotak tu, rambut dia selalu gugur dan dia sangat stres. Nak kena sepak pun perempuan ni. Perempuan ni, tak tahu perempuan ke lelaki. Rambut gugur disebabkan kotak. Over lah kau. Dia penakut, cakap je lah penakut. Lepas tu dia tambah, sejak dia ada kotak tu, lampu rumah dia selalu terbakar. Aku nak gelak. Penakut lah. Sebenarnya kau penakut kan.
Dah lah rambut gugur, lepas tu lampu terbakar, memang tak ada kena-mengena dengan kotak tu. Tapi dia yakin itu adalah berpunca daripada kotak tu. Dan kotak tu telah didemakan sekarang ni dekat satu muzium dekat Amerika Syarikat, dan dikatakan kotak tu telah ditutup semula. Dia orang panggil lah seorang rabai, orang Yahudi, macam padri lah, padri orang Yahudi, dan padri tu, rabai tu telah mensil ataupun mengunci semula kotak tu, dan kotak tu tak dibuka-buka lagi lah sejak tu, dan kotak tu diletakkan di muzium. Dan sewaktu tuan punya muzium tu cakap waktu dia bersih-bersihkan kotak tu, dan selepas dia bersih-bersihkan, dia selalu mengalami gatal-gatal kulit. Engkau dah memang tak mandi. Orang Mak Salim mana suka mandi kan? Sebab itulah gatal-gatal badan. Dah lah kotak tu zaman-zaman bila punya kotak aja, fungus ke apa. Terima kasih dah menonton video abang tentang kotak setan ataupun kotak debug atau kotak debug ni. Walaupun dah terlambat sikit, tapi disebabkan abang ada orang request dan abang pun baca, oh kotak ni macam ini, jadi abang ceritalah kat korang. Jadi abang harap ia menjadi maklumat tambahan kepada kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.